Mulakan minggu anda bersama MHI, Isnin 12 Disember. Selepas 356 kali menderma darah, akhirnya perlu berhenti kerana faktor usia. Inspirasi bersama Wira yang tidak didendang, Lum Kin Sieng yang menderma darah sejak tahun 1988 atas dasar tanggungjawab dan membantu mereka yang memerlukan. Tahun depan, dunia dijangka mengalami kemelesetan ekonomi. Akibatnya, mungkin ada syarikat yang perlu memberhentikan pekerja bagi menampung kos operasi. Apakah langkah seterusnya yang perlu dilakukan jika diberhentikan kerja? Ya, Isnin 12 Disember 2022. Assalamualaikum, Ya. selamat pagi. Ini adalah Malaysia hari ini. Kita mulakan rancangan ataupun siaran kita untuk pagi ini dengan penuh rasa ceria lah ya. Ceria. Apa khabar orang Selangor semua sedang bercuti pada hari ini? Ya. Jalan raya pun okey sajalah kan? Tenang je, Tenang. Tak ada ribut-ribut jiwa Aduh. Tapi sebab hari ini pun kalau ikut kita kan duduk berada di sempadan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Tapi memang tenang pun sebab cuti sekolah. Jadi semuanya tenang je. Apatah lagi untuk rakyat Selangor, lagi tenang. Betul. Cuti pelepasan Okey, hari ini kita akan kongsikan sedikit. Nampaknya cuaca sudah makin mengganas di beberapa buah negeri. Jadi ini yang kita perlu berikan sedikit perkembangannya berkenaan dengan cuaca hari ini. Dan hari ini kita mulakan terlebih dahulu dengan beberapa kawasan yang telah pun dilaporkan mengalami keadaan banjir. Dan pada ketika ini di portal bencana.natma.gov.my ini dilaporkan beberapa kawasan ini telah pun diberikan perhatian. Dan ini antara kawasan-kawasan yang telah pun ada pusat pemindahan banjir. Kita mulakan di Perak terlebih dahulu. Ini di Dewan Smart Batu 4 di Hilir Perak Cangkat Jong yang telah pun diklasifikasikan sebagai kawasan yang ada pusat pemindahan sementara lah. Selain daripada Perak, kita juga ada di Kelantan, Terengganu. Ya, Kelantan, Terengganu, Negeri Pahang, Johor. Ini apa? Ini di Kelantan ya. Tapi itu antara negeri-negeri yang telah diberitahu bahawa mangsa-mangsa banjir telah pun ditempatkan di penempatan yang lebih selamat. Betul. Kalau tadi saya dapat lihat di negeri Pahang agak menurun sikit mangsa banjirnya. Yang meningkat naik adalah di Kelantan. Jadi kita sama-sama doakan yang terbaik. Ya, baiknya pada tahun ini saya lihat bagaimana informasi banjir itu diawalkan dan diberikan pendedahan awal. Betul. Persediaan itu yang sebenarnya yang kita nak lihat. Mungkin kita dah sebelum ini kita dah lihat bagaimana terjadi secara tiba-tiba, tetapi adanya persiapan yang lebih awal itu lebih baik. Ya, betul. Dan persiapan ini disegerakan di setiap kawasan negeri di dalam negara kita. Dan ini juga antara informasi yang akan kerap kami berikan dari semasa ke semasa di laman Sesawang Met Malaysia berkaitan dengan keadaan cuaca pada ketika ini. Kuala Lumpur hujan, betul. Pada ketika ini juga sedang hujan di sekitar kawasan kita, termasuklah di Petaling Jaya yang difahamkan juga akan hujan di sebelah pagi dan beberapa kawasan utama di sekitar ibu kota dan juga ibu negeri masing-masing ya. Saya suka untuk berikan ini amaran hujan berterusan buruk oleh Met Malaysia. Masih lagi sama di kawasan Kelantan, Tumpak, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok Macang dan Pasir Putih. Juga Terengganu, ini cuaca yang sangat buruk. Manakala waspada ialah Kelantan di daerah Jeli, Kuala Krai dan juga Gua Musang. Betul, hujan akan dijangka berterusan dan persediaan perlu dilakukan. Dan lebih penting untuk kita sentiasa cakna lah dengan segala informasi ini. Dapatkan segera di Met Malaysia dan juga di portal Natma untuk kita ambil tahu di mana kawasan, apa yang perlu dilakukan. Dan saya percaya pada ketika ini kita pun kerap memberikan informasi berkaitan dengan banjir dan keadaan cuaca lah di seluruh negara kita. Baik, apapun segala informasi ini sila ke laman web Met Malaysia untuk perkembangan terkini. Kadang-kadang pukul 5 petang tu dah ada perkembangan semasa ke masa kan, sampai tengah malam tu nak beritahu sejauh mana hujan yang buruk, keadaan yang cuaca buruk akan berterusan pada tarikh berapa. Baik, hari ini juga kita akan bawakan perkembangan berkenaan dengan ini satu lagi, tak semua orang boleh buat. Tak boleh. Tak semua orang boleh buat. Kadang-kadang kata derma darah. Saya allergic jarum. Lepas tu kita tengok beg darah tu kan. Macam banyak sangat, cukup ke tak nanti darah dalam badan kita kan? Bukan, badan kita tak cukup. Kita pun tak cukup macam mana kita nak derma. Tapi percayalah kadang-kadang itu alasan semata-mata. Dan ini antara inspirasi kerana seorang penderma darah ini telah pun menderma darah sebanyak 356 kali sepanjang kehidupan ini. Dah berusia 70 tahun tapi pun kita tak tahu bagaimana 356 kali itu. Pengorbanan yang cukup luar biasa. Jadi kita sama-sama berkenalan dulu. Betul. Siapakah individu ini?
Mengikut satu laporan dari Pusat Darah Negara, setiap 43 saat satu beg darah diperlukan bagi menampung keperluan pesakit di Malaysia. Walaupun peratusan menderma darah bagi rakyat Malaysia semakin meningkat, tetapi pihak hospital sentiasa memerlukan bekalan darah setiap hari untuk menyelamatkan nyawa. Sedar akan kepentingan menderma darah, seorang anak jati Kuala Lumpur aktif menderma darah ketika berusia 36 tahun. Dan sejak 34 tahun lalu, dia tidak pernah melepaskan peluang untuk menunaikan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat sehingga kini. Selepas 356 kali menderma darah, Lam Kian Seng akhirnya terpaksa akur mengucapkan selamat tinggal kepada rutinnya itu atas faktor usia. Bekas pendidik yang berumur 70 tahun itu meluahkan rasa bangga kerana dapat menambur bakti menyelamatkan nyawa pelbagai bangsa untuk kali terakhir pada 2 Disember lalu. Dedikasinya itu juga diraikan warga Pusat Darah Negara atas tanggungjawab yang dilakukannya selama ini. Lam membuktikan bahawa semua orang mampu menjadi superhero. Yang penting, niat dan usaha tulus ikhlas yang diberikannya adalah atas dasar keprihatinan dan tanggungjawab sesama insan. Ya, itu dia Wira kita, hero kita yang berjuang dalam laluannya sendiri. Ada kisah di sebalik kenapa Encik Lam ni dia bermula untuk menderma-darahkan sejak tahun kelahiran saya tau. 1988. Oh, awak muda lagi ya. Oh, masih kan. Tapi... Awak time tu dah usia berapa ya? Gila cerita kita pula. Ni nampak ni. Apa tu? Dia bukan kad merah. Tetapi ini buku merah yang menjadi saksi kepada pengorbanan dan juga jasa Encik Lam Kian Seng. Ini merupakan buku yang keempat. Ui. 3 dah penuh? 3 dah penuh. Oh. Kita dah dengar suara. Kita kenalkan terus. Kita kenalkan terus. Kita bersama kita adalah Encik Lam Kian Seng, penderma darah Farisis bersama kita. Selamat pagi. Selamat pagi. Wow, ini sangat memberikan inspirasi Encik Lam. Bermula daripada tahun 1988, dipercayai kerana pengalaman sendiri melihat kepada ayah yang memerlukan darah juga. Jadi itu mungkin boleh diceritakan seberingkas? Dalam tahun 87 bapa saya dia tercedera sikit. Jadi luka dia tak berhenti. Berdarah dia dah tak beku kerana dia ambil ubat pencair darah. Jadi dia kehilangan banyak darah. Jadi terpaksa dia dimasukkan ke ward. Lepas tu dimasukkan 2 beg darah. Untuk dia. Jadi itu kerana adalah kehilangan darah yang banyak. Itu adalah titik permulaan untuk bangkitkan itulah titik semangat permulaan saya yang memberi inspirasi kepada saya untuk menderma darah. Baik. Tadi bila Cik Lam kata itu ayah menjadi inspirasi Cik Lam mulakan untuk menjadi penderma darah yang tanpa gagal sehingga usia dah itu terakhir dah. Tak boleh dah. Cik, usia ni je boleh. Okey, bagaimana sebenarnya sebab kadang-kadang kita ni boleh je kita cakap okeylah kita nak derma darah sebab kita nak tolong orang. Tapi nak maintain tu. Nak maintain sampai usia 70 tahun tu Cik Lam. Itu adalah penting. Kesihatan adalah sangat penting. Dari segi pemakanan kena jaga. Jangan terlalu banyak makan garam, gula dan juga makanan-makanan yang terlalu banyak minyak. Yang kerana itu akan meningkatkan kandungan kolesterol. Semua gejala ni macam ketinggian kolesterol, darah tinggi, sakit jantung, itu memang tak boleh jadi penderma yang darah berkala lah yang konsisten lah. Okey, kenapa konsisten setiap tahun tu? Apa yang membuatkan Cik Lam nak sambung buat sampai usia 70 tahun? Sebab mungkin ialah pengalaman tu kita melihat kepada bapa kan, mula-mula bapa, lepas tu mungkin lepas tahun 2 tu, okeylah kot, cukuplah kot. Simpanlah pula darah ni untuk kita kan. Kenapa boleh sampai ke usia sekarang ni Cik Lam? Saya suka menolong orang, khususnya orang-orang yang kurang sihat. Yang memerlukan darah supaya mereka boleh meneruskan kehidupan mereka. Itulah jadi saya menjadi satu dorongan bagi saya untuk menderma
konsisten. Wow. Dan menariknya, saya baru perasan di muka hadapan. Oh, penderma darah universal darah O kan. Saya tadi bila Cik Lam duduk sebelah, saya macam tak boleh nak fikir umur usia 70. Tapi tengok depan-depan ni kulit cantik lagi. Jadi bila dengar kata jaga makan, derma darah, jadi mungkin itu antara faktor. Ya. Dan lagi exercise lah. Tapi saya tak buat jogging, saya buat brisk walking saja. Brisk walking. Cukup kan? Cukup. Yang penting buat aktiviti. Dan juga betul. Dan juga mestilah happy selalu. Jangan stres sangat. Tapi sekarang banyak stres lah Cik Lam. Ekonomi lagi apa mau fikir lagi. Belum. Dia macam mana tu? Mungkin ada tips. Tips untuk kita tak, kalau ada masalah jangan fikirkan sangat masalah tu. Ataupun happy wife, happy life ni. Happy wife, just tu. Okey. Saya suka ambil gambar. Okey. Jadi kalau saya rasa saya nak ambil gambar, saya keluar ambil kamera, ambil gambar. Ataupun saya dengar muzik, lagu. Apa jenis lagu pun saya dengar. Rock pun semua dengar lah. Rock tak dengar. Rock tak dengar. Macam lagu Cina, Melayu, Indonesia, Hindustan. Wow. Tai chi sikit lah. Okey, sebab saya melihat kepada sijil ini, Mr. Lam, melihat kepada satu tanda ni, apheresis ni. Apa yang membezakan apheresis ni dengan penderma darah yang lain? Okey. Pendermaan darah ini adalah menderma darah utuh, whole blood. Okey. Di mana sebanyak 455 mililiter dikeluarkan daripada badan setiap kali menderma. Setiap kali menderma. Dan darah itu akan diproses di makmal. Okay. Sel darah itu mengandungi sel darah merah, plasma, platelet semua. Jadi di dalam makmal tu bila dia proses, dia akan mengasingkan darah merah untuk pesakit untuk menerima darah saja, plasma untuk pesakit yang akan menerima plasma, dan platelet untuk pesakit platelet yang perlukan platelet. Bagi apheresis, pengasingan darah itu dibuat oleh mesin di PDN, Pusat Darah Negara. Okey, di mana darah dikeluarkan, disalur keluar, dimasukkan ke dalam mesin. Lepas tu mesin akan proses, memisahkan daripada komponen darah, darah merah, plasma dengan platelets. Tapi perbezaannya di sini ialah darah merah kita, darah kita akan dikembalikan ke dalam badan kita. Masuk balik. Okey, macam mana doktor menentukan bahawa Cik Lam, kita akan ambil Cik Lam punya apheresis je? Macam mana ketika mula tu? Ataupun dia doktor tanya Cik Lam dulu ke ataupun doktor suggest? Bila kita menjadi penderma apheresis, kita akan jadi penderma apheresis saja. Tidak digalakkan untuk menderma darah. Kerana untuk mengambil darah, PDN boleh mendapatkannya bila dia ada kempen, macam aktiviti-aktiviti macam perayaan dan sebagainya, dia akan mengadakan aktiviti kempen derma darah jadi dia ambil dari sana. Tapi untuk apheresis ni kita hanya pergi ke PDN kerana mesin semua ada di sana. Apa kriteria untuk menjadi penderma darah apheresis ni berbanding penderma darah biasa ni, Cik Lam? Apa dia? Kriteria. Okey, mesti cukup tidur sekurang-kurangnya 5 jam. Okey. Nombor 2, tidak mengambil minuman yang berarak satu malam sebelum menderma. Pagi itu mesti bersarapan. Dan ada banyak lepas tu kita akan diperiksakan oleh doktor. Untuk tengok kadar hemoglobin. Kalau hemoglobin kita di antara 13.5 hingga 15, kita boleh menderma. Kurang daripada 13.5, kita tak boleh derma. Kita diberi ubat untuk balik rumah makan untuk meninggikan kadar hemoglobin kita. Hemoglobin tersebut. Cik Lam, selalunya kita kalau kita orang biasa ni, kita hanya tahu derma darah. Apheresis ni satu benda yang baru bagi kami. Kalau misalnya seseorang tu nak jadi macam Cik Lam, kan? Saya nak derma untuk darah apheresis. Tapi dia ada tak macam, kita cek dulu awak
layak boleh ke tak boleh? FRSIS atau ada tak syarat-syarat tu? Kalau bagi penderma yang baru, dia nak menderma secara FRSIS. Syaratnya ialah dia mesti menderma darah 2 kali dulu. Lepas tu baru dia boleh menderma sebagai penderma FRSIS. Ya, maksudnya Cik Lam bermula pada tahun 1988 tu penderma darah biasa dulu. Ya, sebelum 88. Sebelum 88 penderma darah biasa dulu. Kemudian FRSIS pada tahun berapa? 88. Bukan 2000. 2000. Selepas 12 tahun lebih kurang begitulah ya. Okey. 356 kali ini yang menjadi inspirasi kepada kita ni sebagai rakyat Malaysia, seorang penderma darah secara konsisten ini. Dalam 356 kali tu, momen mana yang paling Cik Lam ingat lah ketika menderma darah ni? Ingat tak? Boleh tak bawakan kita? Apa istimewanya tu? Yang istimewa ialah semua warga di PDN, semua best. dah cukup kenal lah ni. Dah jadi family. Cik Lam ni dah. Ni YB PDN ni. Okey. Bila kata Cik Lam, ini adalah kali terakhir untuk Cik Lam dermakan darah FRSIS Cik Lam kepada rakyat Malaysia pada usia 70 tahun. Ketika itu bagaimana? Perasaan sebab dah 356 kali menolong, membantu orang yang memerlukan, menyelamatkan nyawa mereka. Rasa suka dan duka pun ada lah. Suka kerana warga PDN meraihkan kali pendermaan yang terakhir sekali. Okey. Duka citanya ialah tak boleh derma lagi. Derma dah. Kalau dia kata dia akan melanjutkan usia kepada 75, memang saya akan berderma. Masih lagi ya? Masih. Wow. Sehingga dia kata stop. Cik Lam sihat. Betul, steady lah kan. Memang happy, senyum saja. Mungkin sebagai penutupnya boleh berikan sedikit kata-kata semangat, kata-kata galakan untuk orang yang belum lagi tak berani ataupun tak nak untuk menderma darah walaupun sihat tubuh badannya. Sila ketuk hati mereka. Kepada bakal-bakal penderma di luar, bakal-bakal penderma di luar, saya cadangkan ataupun saya galakkan mereka untuk menderma. Khususnya menderma darah dan juga menderma sebagai FRSIS. Kerana ada ramai pesakit di luar sana memerlukan bantuan kami. Jadi saya haraplah dengan siaran ini lebih ramai akan kunjungi PDN untuk menderma darah dan menderma plasma dan platelets. Ya, baik. Mungkin tarikh terakhir bila tu tutup buku? Tarikh terakhirnya kita boleh saya kongsikan? Boleh. Cantik tarikhnya 2/12/22. Wow, okey. Boleh close up sikit. Ya. Itu adalah tarikh terakhir. Tarikh Maka terakhir. tutuplah buku yang keempat saja untuk Cik Lam ini kan. Tahniah kita ucapkan. Terima kasih kerana memberi inspirasi kepada kami. Selepas ni nak beri swap boleh ajak Fariha jalan sama-sama lebih kurang dekat je ni. Boleh. Kita ajak isteri Cik Lam sekali kan? Kita beri swap bersama-sama. Baik, kita nak beras ketika kembalinya nanti. Ini berkenaan dengan tempias kemelut ekonomi 2023. Kalau misalnya kita antara yang kalau tidak dapat surat buka anda diberhentikan kerja. Itu maksudnya ini kad merah untuk tahun depan. Jadi kita nak tengok kepada persediaan dan apa yang boleh kita lakukan untuk tahun 2023 dari sudut ekonominya. Jangan ke mana, ini Malaysia hari ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan lebih banyak perkongsian pada pagi ini. Dan saya percaya ini bakal menarik perhatian ramai berkenaan dengan cabaran 2023 yang akan berlaku kurang lebih daripada sebulan saja lagi ini. Dan antara yang kerap diperkatakan adalah cabaran global ekonomi kan, ekonomi secara global untuk tahun 2023 ini. Dan ini membabitkan bagaimana sekiranya kita menjadi antara insan yang mungkin kita rasa tidak bernasib baik diberhentikan kerja akibat daripada kesan ekonomi global ini. Apapun kita nak kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan tempias kemelesetan ekonomi 2023 dan juga pemberhentian kerja. Kena berhenti kerja lah ni. Okey, jom kita saksikan.
Kebanyakan pakar ekonomi dunia menjangka akan berlaku kemelesetan ekonomi global pada tahun 2023. Menurut laporan sebuah syarikat yang menawarkan khidmat audit, perakaunan dan penasihat perniagaan antarabangsa, satu kenyataan media dikeluarkan berdasarkan tinjauan yang dilakukan. Hasilnya, jika berlaku kemelesetan ekonomi pada tahun depan, dalam tempoh 6 bulan pertama, sebanyak 44% ketua pegawai eksekutif CEO syarikat di sekitar negara Asia Pasifik merancang untuk membekukan pengambilan pekerja bagi meimbangi tekanan operasi. Manakala 29% mempertimbangkan untuk melaksanakan pemberhentian sementara bagi mengukuhkan operasi syarikat. Tindakan ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap pendatang baharu dalam dunia pekerjaan dan mengekang pertumbuhan karier individu. Di Malaysia, impak daripada COVID-19 membuatkan ramai rakyat yang kehilangan kerja. Namun selepas semua perniagaan dibenarkan beroperasi seperti biasa, unjuran ekonomi negara juga dilihat semakin pulih dengan peningkatan sebanyak 14.2% bagi suku ketiga pada tahun ini. Selain itu, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Tenaga Buruh Malaysia, bilangan penganggur terus menurun sebanyak 1.8% pada April tahun ini berbanding tahun lalu. Namun jika benar kemelesetan ekonomi dunia berlaku pada pertengahan tahun depan, adakah negara Malaysia terutama rakyat akan turut terkena tempiasnya? Apatah lagi menurut hasil data daripada soal selidik literasi kewangan Malaysia Ringgit Plus RMFLS 2022 membongkar kebenaran berkenaan kondisi kewangan semasa rakyat. Antaranya seperti simpanan yang semakin berkurangan, isu aliran tunai, hutang kad kredit dan hutang peribadi yang masih tidak dapat dilunaskan. Adakah syarikat perlu melakukan pembekuan atau pembuangan pekerja bagi menstabilkan kewangan agar tidak gulung tikar? Bagaimana pula rakyat perlu bersedia jika sekali lagi berhadapan dengan situasi kemelut ekonomi yang sama ketika zaman PKP sehingga ribuan pekerja terpaksa diberhentikan? Apakah tindakan seterusnya yang perlu dilakukan bagi memastikan kelangsungan hidup? Baik, kadang-kadang bila kita diberikan informasi yang terlalu banyak pasal ekonomi global akan kemelesetan dan sebagainya, memang kita pun jadi tekanan tau. Sebab apatah lagi kita banyak komitmen kan, bila ada anak, ada keluarga yang besar. Jadi itu semua akan memberi tekanan yang cukup hebat. Betul. Jadi mungkin hari ini kita boleh longgarkan sedikit tekanan yang dihadapi. Kita tahu semua orang berasa dalam keadaan takut dan bimbang. Jadi hari ini bagaimana kalau diberhentikan kerja, apakah langkah yang perlu diambil? Betul, dan ini akan diberikan oleh salah seorang perunding kerjaya. Kita nak perkenalkan tetamu kita bawakan, iaitu Encik Nik Akmal Nik Osman yang berada di hujung sana, kerap juga kita panggil ya. Selamat datang sekali lagi, dan kita nak persilakan juga kepada Puan Nurul Atikah Muhammad Razi, seorang peniaga yang saya percaya kenapa kita bawakan beliau ke sini adalah kerana beliau pernah melalui setiap perjalanan bekerja, dapat tawaran yang lebih baik, kemudian diberhentikan secara tiba-tiba dan perlu bangkit kembali kan. Jadi selamat datang juga ya, kita ucapkan. Saya jumpa saya. Sama. Okey. Tadi kita dah dengar sedikit mengenai laporan yang mungkin kata memomok-momokkan. Tidak, itu sebenarnya kita nak bagi persediaan awal bagaimana keadaan itu. Jadi bermula hari ini, silalah buka dia punya payung tu besar sikit. Okey, Cik Nik, berkaitan dengan kemelut ekonomi 2023 ini. Setakat ini dah Disember, kita dah nak berapa hari lagi nak masuk 2023? Sikit lagi. Jadi bagaimana sebagai perunding kerjaya yang sudah biasa kan melihat dengan individu-individu yang tempias COVID tu masih sampai sekarang pun belum ada lagi kerja tetap kan, dengan 2023 yang bakal menjelma, bagaimana melihat keadaan ini sekarang? Baik, melihat keadaan sekarang, mari saya sebut satu stereotip yang kita kena buang. Pertama sekali, kalau kerja di syarikat yang besar, itu kerja yang gah, orang suka, dipandang tinggi. Tapi kalau kerja macam berniaga ataupun gig ekonomi, tak ada masa depan ni. Pertama. Kedua, stereotip seterusnya adalah kalau engkau belajar di universiti, insya-Allah ada masa depan. Kalau engkau setakat diploma aja ataupun SPM je, susahlah masa depan. Stereotip ya? Stereotip, saya berani sebut itu sebagai stereotip sekarang. Sebab apa? Pertama, stereotip pertama tadi saya pecahkan. Pertama, giant technology company seperti Twitter, Facebook, semua telah buang pekerja bermula November tahun ini. Bukan 1,000-2,000 tapi 11,000, Facebook 10,000, Microsoft semua telah buang. HSBC Banking pun mula sedang restructuring. November sudah bermula dah. Mereka sudah bersedia untuk tarupan. Kalau kita sebut kerja-kerja yang syok ni hilang lah.
Sekarang mereka nak pergi ke mana? Biasanya mereka pergi kepada kerja yang boleh menampung. Contoh gig ekonomi lah. Bila sebut gig, saya mohon izin untuk perbetulkan bukan sekadar rider, bukan sekadar penghantaran servis supply chain itu tidak. Gig ekonomi adalah kerja freelance juga gig ekonomi. Contoh freelance adalah accounting freelance, design freelance, animation freelance. Itu juga sebagai consider gig ekonomi. So kerja itu orang nampak duduk kat rumah aje. Tak stabil pun setiap bulan, tunggu job je, maka dia tidak menggiurkan sebenarnya bagi mereka yang dah berkecimpung lama, contoh orang veteran. Tapi orang muda, mereka melihat ini sebagai option. Yang mana, lagi mudah, lagi fleksibel, lagi senang. Aku boleh adjust. Jadi tidak lagi ada istilah stereotip kerja syarikat besar, ini dipandang tinggi dan sebagainya. Tidak. Yang kedua adalah, saya sebut tadi adalah kalau belajar di universiti maka ada masa depan. Okey. Mari kita memetik sedikit data lah. Siapa yang paling banyak sekali menganggur adalah mereka yang ada degree holder. Itu realiti. Mereka yang STEM, diploma, SPM bukan majoriti yang menganggur. Kedua, demand market. Degree adalah demand paling kecil sekarang ni, sedangkan supply yang grad ni paling besar. Demand paling besar adalah untuk SPM dan diploma kemahiran. Sedangkan supply-nya sederhana. Ini saya petik daripada DOSM, Department of Statistics. Kedua, terlalu banyak syarikat sekarang sudah memulakan pendekatan, iaitu hang tak ada degree ke, hang tak ada education, formal education, tapi ada kemahiran, jom kerja. Contoh saya ambil yang terbaru masuk dalam Malaysia di bawah kempen Gemilang, Grow with Google dengan izin, Google Career Certificate. Ada 5 pengkhususan. Anda tak kisah siapa umur berapa, ambil dengan Google, belajar online sahaja. Ada 31,000 scholarship disediakan untuk program Gemilang Malaysia ini. Kemudian anda belajar, habis tu boleh bekerja dengan syarikat-syarikat di Malaysia. They don't even care, dan mereka tak pandang pun anda background apa. Ada kemahiran tu boleh kerja. Nak sebut beberapa, Petronas, McD, Senheng, Aman, Fifth, semua banyak, terlalu banyak yang dah buat kita panggil consortium of company. Konsortium syarikat. Maka mereka ni bersedia untuk ambil mereka sesiapa ada Google Career Certificate untuk bekerja dengan mereka. Dibayar gaji yang setimpal. Itu kalau fakta ini didengar, konflik interest nak belajar macam mana? Itu nanti sekejap lagi. Kita tanya dulu. Nurul Atika Muhammad Razzi. Nurul dahulunya bekerja sebuah syarikat yang cukup terkenal, nama besar. Lepas tu berhijrah ke Singapura. Betul. Selama setahun, bernikah, selepas bernikah, PAM ujian. Diberhentikan kerja. Ketika itu PKP yang pertama. Betul. Okey, bagaimana ketika itu sebab kita rasa macam ini kadang-kadang kita ada stereotip juga. Ini semua rezeki Allah SWT, kahwin dan sebagainya, tapi sebaliknya tu sama ada kita nak positif atau negatif. Tapi ketika itu pastinya kalau kita bina kerja, kita dah tak boleh fikir lain lah. Betul. Keadaan emosi dan sebagainya. Mungkin Nurul boleh ceritakan dulu. Okey, sebenarnya sebelum saya pergi ke Singapura, saya memang kerja dekat IBM. Lepas tu saya dapat tawaran ke Singapura sebab time tu tunang saya dia berniaga dekat Johor, and kita plan bila dah bernikah saya akan duduk Johor lah sebab saya kat Singapura kan. Tapi nasib tak baik time tu, kita pun tak tahu kan time dapat resignation letter, time tu baru je beberapa hari nikah. Sebab atas alasan Malaysia dah lockdown dulu daripada Singapura time tu. Time tu saya tak terfikir negatif lagi sebab kita tak pernah berhadapan dengan pandemik seteruk ni kan. Betul. Lepas tu bila lama tu saya dengan husband fikir sebab dia ada kepakaran dalam perniagaan sebab dia memang berbisnes kan. So apa kata saya pun join dengan dia buat sama-sama. So dari situ dia tak boleh berniaga, kita just jual air dengan modal RM50 sahaja. Pergi COD dekat rumah-rumah orang. Daripada situlah kita bangkit. Lepas tu kita buat jual air botol. Lepas tu ramai je time tu. Lepas tu bila dah ekonomi dah start, ramai dah pergi kerja balik, kita dah slow down, kita fokus kepada inilah. Dalam masa 2 tahun? Betul, dalam masa 2 tahun. Awak kembangkan perniagaan kan. Tapi mungkin berapa lama masa yang dia ambil untuk awak mengubah kepada Cik Nik cakap tadi adalah stereotip tu kan. Makan gaji dengan company yang besar, kemudian tiba-tiba diberhentikan, terpaksa bekerja sendiri, tak ada pendapatan tetap. Berapa lama masa yang dia ambil untuk saya rasa tak lama. Saya rasa tak lama sebab mungkin sebab sokongan suami kan. Sebab saya macam kita fikir kalau kita kena buang kerja bukan permulaan kita jatuh selamanya. Kita boleh sedih tapi kita punya sedih tak boleh terlalu lama. Kita tunggu dah sebulan, lepas tu kita have to go with the flow je lah. Cik suami Cik suami yang terbaik lah bagi sistem sokongan kepada Nurul. Mungkin
Nurul punya kekuatan tu dia ada orang yang support. Betul. Mungkin ada yang sebahagiannya Cik Nik angguk ya. Mungkin tidak ada sistem sokongan yang seperti mana Nurul alami. Kadang-kadang mungkin dia contoh, saya ambil situasi mungkin ibu tunggal yang perlu besarkan anak yang lain, tiba-tiba berhenti kerja dan sebagainya. Itu satu lagi situasi yang agak sukar, kan? Bagaimana pula kalau orang sedemikian, bagaimana nak luruskan jalan tu, kan? Mula kalau Hanif ni dia kata kalau nangis dulu, healing nak pakai duit macam pula. Alamak, macam mana tu? Okey. Baik, menarik. Saya mohon izin sebut tentang bila berlaku perubahan, emosi kita kena adapt. Bila sebut adapt dengan perubahan emosi ni, kita ada satu konsep panggil sebagai Serah curve. Serah. Curve ini adalah pertama sekali bila berlaku perubahan, emosi kita akan marah dulu. Marah, betul. Kenapa ni kan? Apa hal? Kemudian masuk fasa rejection. Bila rejection ni salah dia ni, kenapa macam ni? Aku tak nak. And then baru masuk fasa acceptance. Kita mula menerima. Bila kita setelah menerima, okey, kita redha, kita pasrah. Kadang-kadang agamanya kita ajar inni zonni abdi. Aku bersangka baik. Allah ni pada sangkaan kita. So kena husnuzon pada Tuhan. Kemudian masuklah fasa healing ataupun hope. Bila fasa healing hope ni baru kita sudah ready untuk move on. Fasa ni Puan Atikah awesome. Mungkin makan masa 3 jam, 3 hari. Ada orang mungkin sampai 3 minggu. So fasa ni kita kena pendekkan, kena cari kekuatan lah. Okay, baik. Bercakap tentang bila diberhentikan, kalau nak selepasnya, saya mohon bagi sesiapa yang belum lagi diberhentikan ke ataupun kena hint ke. Dari hint sikit kan? Preparation must be. Kena buat preparation. Apakah maksud preparation? Bagi mereka yang senior, benda preparation pertama adalah networking. Saya terpaksa sebut yang ni. Saya tidak ingin sebut kabel, saya sebut networking. Betul. Okay, networking ni ada 2 aspek. Satu aspek casual, iaitu kita kenal saudara, sepupu, sepapat, kenalan casual. Kedua adalah profesional, orang tempat kerja, bekas majikan, pekerja, kawan-kawan sekolah lama, universiti lama, tempat kerja lama, bina balik. Sebab percaya tak percaya, bila kita announce di tempat social media dengan kelana buat story WhatsApp, aku hilang kerja, sesiapa boleh tolong, ada offer ke, mereka ini akan bantu. So networking untuk orang veteran sangat penting. Untuk fresh grad, nak tak nak mereka kena pergi kepada job portal lah. Okay. Kedua, bantuan yang tidak ada support. Saya terpaksa sebut support family, rakan, kenalan, orang terdekat kena ambil. Kena cari. Itu moral support dalaman. Kalau dalaman ni dia kacau bilau macam Serah curve tadi, dia di tengah rebel lagi. Dia tak boleh terima. So dengan ada support ni dia akan membantu terima. Dan bila kita dah accept, otak kita manusia, saya percaya puan sangat hebat. Inisiatif tu cari sendiri, bermula dengan RM50. Betul. Tak semua orang bersedia. Betul. Tapi setelah acceptance baru boleh. Alright. Kalau anda mengalami kesukaran, contoh kewangan ataupun perlukan kaunseling, EIS Perkeso menyediakan bantuan. Contoh di bawah inisiatif kerajaan, EMP, Allowance mencari pekerjaan, dapat 600 sebulan selama 6 bulan. Allowance bila dapat kerja ada EBSA tersebut. Kemudian ada lagi allowance latihan, EL di bawah EIS Perkeso. Kita pergi latihan dapat allowance lagi. Itu semua support untuk kita bantu move on dengan cepat. So bantuan-bantuan ni pergi approach EIS Perkeso adalah platform pertama. Kalau bagi wanita yang ada career break dan sebagainya, ada 2 agensi yang boleh minta tolong ataupun dapat bantuan. Pertama Perkeso juga, yang kedua adalah Talent Corp. Mereka buat career comeback for women. Dedicated for women. Mereka bantu networking, bagi latihan dan bagi pendedahan macam dia nak adapt balik. Itu sedikit sebanyak. Baik. Penuh data. Banyak kan? Terima kasih Cik Nik. Okey, Nurul, mungkin betul. Melihat kepada, sebab tadi saya nak tanyakan, mungkin bermodalkan dengan RM50 sahaja, kemudian ada sistem support yang sangat baik kan. Tapi melihat kepada cabaran orang lain pula, sebab 2023 ni kita tak tahu lagi apa nak jangka. Apa mungkin komen ataupun idea yang boleh diberikan kalau semua orang masuk ke industri berniaga saja pun mungkin satu perkara. Kalau selepas ni realitinya pun mungkin berbeza kan. Awak punya cadangan ataupun idea kepada orang yang mungkin diberhentikan kerja selepas ni macam mana, Nurul? Pada saya, kalau diorang diberhentikan kerja, diorang kena cari minat. Kalau let's say macam dia nak fokus pada freelance macam Cik cakap tadi, then dia fokus pada itu. Kalau cari kekuatan dia, kalau let's say dia kata dia berminat berbisnes, then fokus pada bisnes, tapi make sure bisnes tu daripada awal kena buat flow yang baik supaya in future kita boleh expand. Macam saya cakap dari awal, kena SSM, semua kena proper, LHDN semua kena declare walaupun kita berniaga tepi jalan. Sebab benda tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu. Sebab kalau untuk bisnes ni sebenarnya banyak je korang boleh dapat geran daripada SME, Business Corp and so on. Tapi make sure dari awal kena buat proper. Yang betul-betulnya lah. Macam Nurul memang belajar bisnes tu dengan suami ataupun memang kalian berdua ambil kursus, belajar sikit-sikit, maknanya nak
kan nak ke depan tu? Salah satunya saya belajar dengan suami. Keduanya pengalaman, and ketiga mungkin rezeki saya sebab saya bahagian akaun. Oi, accountant. Patutlah cakap pasal FHDM tadi. Tukar pertama tu. Sekali cash flow tu memang saya monitor dari awal lah. Okey. Memang saya takkan miss. LHDM memang saya kena declare. Dan saya ada terbaca berkaitan dengan apa yang Nurul cakap, lepas ni dah tak nak makan gaji dah. Lepas ni akan sebab dah jatuh cinta dengan bidang perniagaan. Jadi ini mungkin salah satu perkara ataupun sinar baharulah buat mereka yang berdepan dengan situasi ini. Saya terpaksa setuju. Usahawan tak cukup dekat Malaysia. Kita perlukan lebih ramai. Cuma nak membina tu dia memakan masa lah. Kita ada DKN Dasar Kesehonan Negara 2030 dan dilancarkan oleh PM yang ke-7. Right. Dasar tu memang nak bina lebih banyak peluang keusahawanan. Sebab itu kita tengok Universiti Keusahawanan UMK dah jadi dah. Kita ada MDEC yang digital. Kita ada contoh, Puan sangat dahsyat sebab jaga cash flow. Untuk peniaga dengan izin yang lokal, buat sale pandai, jaga cash flow ke laut. Ini saya jumpa dengan business counselor dekat InScan. Mereka jadi business counselor bagi jumpa SME bagi advice. Dia kata buat sale okey. Kan? Tapi urus duit itu bocor sana bocor sini. So tahniah Puan, on the right track, dahsyat. Sebab itu kita tengok bila buat dengan cara betul dapat hasil yang betul lah. Lain macam. Hari ni kita punya tetamu dua-dua lain. Okey. Tadi Nurul kata RM50 bermula. Mula-mula tu meniaga air apa? Kita orang jual air ikat tepi je, air teh tarik. Teh tarik time tu tiba-tiba macam tadi Cik cakap pasal ada network kan. Saya try post dekat WhatsApp, kat Facebook, tiba-tiba banyak demand pula kawan-kawan daripada Kelang semua nak. Lepas tu kita orang bertukar kepada air botol. Start PKP tu kita memang main air botol je. Kita recruit ramai ejen, almost 100. Wow. Dia orang datang ambil. Buat teh, lepas tu kita ada banyak lagi air lain lah. So sekarang setakat ni dah berapa persen? Kita jangan. Berapa perasan dah? Time air botol tu memang ada dalam 5 ke 6%. Tapi macam saya cakap, lepas ekonomi dah buka macam biasa, diorang kan dah pergi kerja. Gaji pun dah tak potong, so tak adalah. Ejen dah slowly tak ada. Kita fokus pada air tepi jalan. Kembali kepada yang asal juga. Akan dikembangkan lagi lah kan. Kadang orang berniaga tapi tak ada modal. Macam mana? Sebab yalah, itu mungkin antara perkara yang selepas kita kena berhenti macam ni, kita kena berniaga sendirilah. Kita kena berniaga sendirilah. Itu mungkin cepat dan boleh kita lakukan. Tapi modalnya enggak ada. Modal. Okey, baik. Modal enggak ada dua. Pertama, lean startup, iaitu mula daripada kosong. Mula apa dekat tangan. Ini konsep yang paling selamat. Lean startup. Terutama bagi mereka yang tidak ada pengalaman bisnes. So, lean startup, mula apa saja dalam tangan. Jual apa-apa barang dekat rumah. Okey, dah dapat modal, jalan. Okey, ataupun kawan aku, suami aku, member-member ada nak join venture. Itu lean startup. So tak perlu modal banyak. Okey, kalau perlu modal, contoh saya buka dengan izin sebelum ni KBS, di bawah KBS Agropreneur. Bagi RM20,000, RM30,000 untuk food security ni, bela kambing, ikan, benih, baja sebagainya, set up, tak bayar balik. Tak perlu bayar balik. Ambil terus jalan tu. Sebab benda tu sangat rare. Benda tu sangat rare. Biasanya pinjaman, tapi ini dibantu betul-betul. Right. Kalau Bumi Putra, Mara sangat banyak membantu, PUNB sangat banyak membantu. So ini mereka menyediakan modal. Kita hanya datang, contoh, buat dulu bisnes, setakat kita ada, buat proposal. Okey, bisnes saya macam ni. Pergi present kepada mereka, mereka tengok, bantu nak scale lebih besar macam mana, mereka inject modal. Jadi kalau tanya saya akan cakap, mula dulu. Kita akan faham sepak terjang bisnes, bocor kat mana, tersilap dekat mana, salah channel ke. Contoh Puan 2 tahun. Biasanya bisnes orang kata 3-5 tahun tu fasa tak stabil lah. After that baru stabil. So kalau modal ni, untuk kita inject modal biasanya run dulu, start first. Kita pun tahu banyak mana kita perlu. Kita nak pergi pitching, nak minta fund pun sangat mudah. Sebenarnya banyak channel yang boleh kita dapatkan lah. Tapi cuma kita tak tahu kat mana dan sebagainya. Okey, Nurul, dengan apa yang ada sekarang ni, kita dengar ni macam sedap je boleh berniaga, tapi cabaran sebenar hanya Puan Nurul saja yang tahu. Betul. Apatah lagi sekarang ini. Mungkin sedikit nasihat kepada mereka yang mungkin kita sama-sama sebenarnya persiapan kita juga lah untuk tahun 2023. Macam tadi cakap persiapan tu korang kena mentally prepared lah. Lepas tu korang macam tadi lah kita dah ulang kan, macam korang kena redha. Kalau let's say macam minat satu benda, fokus pada tu saja. Sebab korang tak boleh expect kalau korang jatuh sekarang buat sesuatu benda yang korang minat, korang tu dapat hasil. Tak boleh. Dia takes time. Mana ada orang terus berjaya terus dapat juta-juta gitu kan. So korang kena slowly adapt dengan perkara baru yang korang akan buat nanti. Lepas tu
go with the flow lah. Masuk channel yang betul-betul. Macam kalau nak masuk bisnes, belajar marketing. Marketing ada banyak. Kalau korang tak mampu nak bayar mahal-mahal, korang boleh tengok dekat YouTube. Belajar daripada cara previous business owner yang dah berjaya. TikTok ada, Facebook ada, Instagram ada, semua ada, boleh tengok. Betul. Dan sekarang zaman yang serba luas kan? Betul. Okey, terima kasih diucapkan kepada kedua-duanya. Saya percaya ini satu perkongsian pengalaman dan juga satu nilai yang sangat baiklah daripada Encik Nik kan. Stereotip tu perlu kita hapuskan. Kita perlu bersedia sebab ini dah nak masuk tahun 2023. Ini adalah Encik Nik Akmal Nik Osman, Perunding Kejaya, dan juga Puan Nurul Atikah Muhammad Razi, salah seorang peniaga yang berdepan dengan cabaran ketika ekonomi yang tidak menentu ini. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali nanti kita nak bersama dengan artis Christina Khalid. Lagunya Benci-Benci Tapi Rindu. Betul ke? Benci pun rindu Benci tapi Okey, kita berehat seketika. Terus bersama kami di Malaysia hari ini. Cubit pipimu, senyummu manis bagaikan madu, kopi tawar ku sanggup minum. Oh, mau gak kamu cari pacarku? Kalau mau nanti teleponku. Siang malam ku menunggumu, kau saja yang di hatiku. Merah-merah warna cintaku, putih-putih seputih hatimu. Janganlah, jangan kau benci aku. Kamu bintang-bintang malam indahku, diam-diam tapi kau rinduku. Aku sama kamu. Kamu merah-merah warna cintaku, putih-putih seputih hati, seputih hatimu. Jangan kau benci aku. Kamu bintang-bintang malam indahku, diam-diam tapi kau rinduku. Aku sama kamu. Christina Khalid. Menari Hadi Miswan tadi begitu. Benci-benci pun rindu. Itulah kan. Ini runut bunyi drama Tepak Mat Clan ya? Ya, betul. Kita selamat datang ke Malaysia hari ini. Okey, sebenarnya lagu ni memang yang mengikut awak punya... Ada matahari belakang sikit. Mana matahari? Okey, tu matahari. Lagu ni memang ikut awak punya... kita kena ke center sikit. Garang FM hari ni. Oh, FM begini. Awak masuk ke lagu macam ni lah. Senang cerita soalan saya. Yes, cari-cari. Macam awak jugalah comel. Comel lah. Yelah. Sebab suara dia Dia buat secara comel. langsung. Secara langsung.
suaranya sangat lunak sebagai pendatang baru kan. Kadang-kadang ada juga artis kalau kau soropai pagi tu macam suara sikit tapi you macam enjoy, semua enjoy. Jadi Christina baru tahun 2020 menjadi pendatang baru dalam industri seni ataupun sebelum dah lama dah? Kis sebenarnya mula dalam industri mula lakonan. Sejak umur 15 tahun. 15 tahun. Dan Kis dah pun ada dalam bidang ni dalam 4 tahun lah. Oh, 4 tahun. Okey. Pelakon, penyanyi, model. Ui, semua buat kan. Okey, jadi ini single yang pertama ke macam mana? Yang pertama. Oh, sebab awak bermula dengan berlakon, kemudian menyanyi kan. Maksudnya memang seiring ke ataupun minatnya lebih kepada berlakon lebih ke atau menyanyi ke? Okey, sebab Kis pun baru saja mula dalam bidang nyanyian ni. Jadi agak kekok sikit sebab baru kan. Sebenarnya dua-dua ada cabaran masing-masing. Jadi bagi Kis, dua-dua pun Kis kena belajar lagi. Dan Kis akan fokus ke dua-dua. Dua-dua sekali jalan lah. Sekali jalan lah. Why not? Sebab bila pendatang baru dapat lagu untuk lunak bunyi drama ke filem kan, itu satu tangga yang macam luar biasa, tak semua orang dapat. Tapi bila Kis dapat tu macam mana? Alhamdulillah lah sebab lagu dengan drama pun sekali keluar kan, serentak kan. Jadi Kis happy sebenarnya sebab dalam drama tu pun Kis sekali ada dekat drama, and at the same time lagu Kim jadi OST tu, itu bagi Kis adalah satu pencapaian yang sangat. Maksudnya lagu tu yang diterbitkan dulu, kemudian baru dipinang ke macam mana? Yes, lagu tu dikeluarkan streaming dulu. Lepas tu, lepas 2-3 hari drama tu keluar. Okey, wow. Okey, lepas ni walaupun masih baru dalam bidang nyanyian, tapi nampak suara macam lebih jauh. Kita pula dia juri. Kita tadi siap macam, oi, awak berani macam ni Pak Emban ni. Betul ke saya dah. Okey, mungkin ada perancangan seterusnya kalau macam mungkin nak cabar diri vokal ke lagu lain sikit ke? Okey, lagu akan datang mesti ada, kena ada. Bagi Kis genre lain, mungkin Kis nak cuba ballad ke. Okey, reference awak di dalam ballad ni kepada penyanyi yang macam mana, Kis? Kepada penyanyi yang macam mana? Maksudnya lagu-lagu yang macam mana, siapa reference-nya? Yang bukan terlalu tinggi. Kis rasa yang melodi yang soothing. Yang layak. Macam lagu-lagu Indonesia. Yang tenang-tenang. Yang tenang-tenang. Yang senang. Yang senang, yang comel-comel, santai, tenang je. Tenang je. Okey. Disebabkan drama Pak Mat The Clan. Pak Mat Clan ni. Kata episod akhir. Ya, petang ni. Pukul 6 petang. Petang ni? Petang ni. Oh, yalah, ni Isnin. Hari cuti tapi Isnin. Petang ni pukul 6 ya? Pukul 6 petang. Jom jemput semua orang tengok. Yes. So, korang jangan lupa tengok The Pak Mat Clan petang ni jam 6 petang. Kita tengok pengakhiran The Pak Mat Clan macam mana. Aduh. Jangan lupa tengok. Best. Cerita ni komedi. Komedi, ada love sikit. Di TV3 kan? Mungkin peminat-peminat Kis juga nanti nak boleh follow Kis di mana? Okay. Hai semua. Kepada anda yang belum kenal Kis atau baru saja ingin kenal Kis, korang boleh follow dekat laman sosial Instagram, Facebook, TikTok, Christina Khalid. Christina Khalid ya. Christina. Khaled. Okay, thank you. Semoga terus berjaya. Maju jaya selepas ni dengan pelbagai lagi projek dan juga lagu ballad tu awak kena bayarlah hutang dia. Hutang tu. Tadi kita dah begini-begini lah. Awak over lagu tu comel je tapi awak menari over. Kita mesti lebih. Okey, terima kasih baik. Terima kasih. Terima baik pula. Terima kasih balik. Banyak-banyak. Christina Khalid. Okey, selepas ini kita akan berasa ketiga kembali nanti. Kita ada nak kongsikan juga informasi. Berkaitan dengan kesihatan juga. Okey, jangan ke mana Malaysia hari ini. Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak war-warkan berkenaan dengan satu perkara ini. Ini adalah berkenaan dengan Flavors dan juga Proviton, iaitu faktor penuaan menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan wanita. Ketahui rahsia untuk mengawal proses penuaan ini bersama Woman Talk
dalam segmen tajaan Flevets pada 17 Disember, Sabtu jam 5 hingga 5.30 petang. Kita tengok Ya, kenapa? Untuk wanita. Ada anti-aging. Ini dari wanita untuk wanita. Tapi suami boleh tengok juga, memahami kaum wanita. Dan juga faktor penuaan itulah tadi. Baik. Semua orang tua lah. Semua orang akan tua. Okey, kita nak kongsikan di Dada Akhbar. Ini sedikit. Kalau di Metro depan ni, cakap pasal Casablanca, Maghribi. Piala Dunia berkenaan dengan layak ke separuh akhir. Maghribi catat sejarah Piala Dunia. Ya, pertama kali negara daripada benua Afrika layak ke peringkat separuh akhir. Tapi saya percaya ini all the way to final. Amin. Amin. Okey, kemudian? Itu dan satu lagi, ini di Utusan Malaysia dikongsikan di bahagian hadapan berkaitan dengan rombak semula Jabatan Veterina. Tapi yang menarik perhatian juga kepada kita adalah di sudut silibus pendidikan dan juga kalender persekolahan yang digesa untuk kembali diolah untuk diubah suai berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Baik, di Berita Harian muka hadapan sikit. Selamatkan orang muda muflis. Ini pun perlu diberi perhatian juga lah. Baik, kita dah sampai hujung rancangan. Produser dah bising tu. Betul. Okey, jaga diri. Esok kita ada tajuk apa? Sejenis penyakit ataupun perasaan sahaja iaitu berkenaan dengan perasaan ngilu. Ngilu tak? Ngilu. Saya kalau bersih kat dinding tu macam ngilu. Ada juga orang ngilu dengan tepung. Itu perasaan ke ataupun sejenis penyakit? Okey. Jadi esok bersama kami di Malaysia hari ini. Senyum selalu. Assalamualaikum. Jaga diri.